Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, keistimewaan ataupun kemuliaan bulan Ramadan ini ialah dengan kita berpuasa. Sebagaimana kefarduan puasa dalam ayat 183 dan 184 penerangannya dalam ayat yang saya telah bacakan tadi, surah Al-Baqarah ayat 183 dan 184. Kita berpuasa, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hanya beberapa hari, ayyaman ma'dudat, 29 hari ataupun 30 hari sahaja. Puasa ini tuan-tuan merupakan ibadah yang menahan diri daripada dua perkara, iaitu perkara yang pertama iaitu menahan diri daripada makan dan minum yang merupakan kelangsungan untuk manusia hidup. Dan yang kedua, berpuasa daripada menahan diri daripada berjima', iaitu menahan farash yang merupakan kelangsungan jenis ataupun kelangsungan keturunan manusia. Contohnya saya kasih sekalian, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia, walaupun kita berpuasa, kita tidak akan mati dengan kerana berpuasa. Allah Subhanahu wa taala menguji kita untuk kita menahan sekadar daripada terbit fajar sehinggalah jatuh matahari. Contohnya saya kasih sekalian, umat Islam di setengah tempat berpuasa sehingga 20 jam, iaitu Ramadan yang paling panjang di dunia ialah Ramadan di Rusia, 20 jam 33 minit. Tetapi kita di Malaysia hanya berpuasa lebih kurang 13 jam. Contohnya saya kasih sekalian, kita sambung tentang kelebihan bulan Ramadan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kuliah sebelum ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sesungguhnya telah datang kepada kamu satu bulan yang diberkati. Lalu Allah memfardukan ke atas kamu berpuasa pada bulan tersebut. Bulan yang dibukakan pintu-pintu syurga dan ditutup semua pintu neraka. Dan syaitan-syaitan dibelenggu dan di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, iaitu malam Lailatul Qadar ataupun malam Qadar. Sesiapa yang terhalang daripada kebaikan malam itu, maka terhalanglah dia daripada segala kebaikan. Tentunya saya kasih sekalian, berdasarkan hadis ini, para ulama hadis mentafsirkan bahawa memang berlaku apa yang disebutkan dalam zahir hadis itu, iaitu pintu-pintu syurga terbuka, pintu-pintu neraka semuanya ditutup dan dibelenggu syaitan. Dalam arti kata yang lain, ulama-ulama hadis mentafsirkan bahawa bulan Ramadan ini adalah bulan untuk umat Islam, para hamba Allah Subhanahu wa taala melakukan kebaikan, ibadah sebanyak mana mungkin, dan mereka memperoleh ganjaran yang memungkinkan, memudahkan mereka untuk mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bagi mereka yang berdosa, bagi mereka yang telah melakukan maksiat, Allah Subhanahu wa taala bersedia pada bulan ini untuk mengampunkan mereka dengan rahmat-Nya, dan Allah Subhanahu wa taala membebaskan mereka daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, bagi mereka yang ingin membuat kejahatan, maksiat dan dosa pada bulan ini, fikirkan, bulan ini adalah bulan yang agung. Sebab itu dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyatakan bahawa malaikat menyuruh, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyal syarri aqsir. Wahai orang yang
nak mencari kebaikan, silakan. Silakan membaca Al-Quran, silakan bersedekah, silakan salat sunat. Kalau kita selalu biasa hanya rajin dengan salat fardu, pada bulan ini jangan tinggal salat sunat, terutama sekali sunat rawatib ataupun sunat qabliyah dan ba'diyah yang muakkad, terutama sekali yang muakkad, yang sangat-sangat dituntut, dan boleh juga tambah yang sunat rawatib yang tidak muakkad. Dan juga solat-solat sunat yang lain seperti solat yang muakkad lagi, iaitu solat duha dan juga solat witir. Contohnya saya kasih sekalian. Allah Subhanahu wa taala membelenggu iblis dan syaitan pada bulan Ramadan. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tadi, iaitu syaitan-syaitan dibelenggu. Al-Imam Asy-Syafi'i menyatakan bahawa hanya jin dan syaitan yang bengis sahaja dibelenggu, manakala yang lain masih bebas. Lalu kerana itu masih terdapat orang yang membuat maksiat pada bulan Ramadan. Ada yang menyatakan bahawa kerana walaupun syaitan ini dibelenggu, tetapi nafsu masih ada, ataupun hasil daripada didikan syaitan selama 10 bulan itu masih ada, maka manusia ada yang masih ingin melakukan maksiat pada bulan ini. Contohnya saya kasih sekalian berdasarkan kepada hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah yang bermaksud apabila tiba awal malam bulan Ramadan, diikat semua syaitan dan jin-jin yang derhaka. Sebab itu Imam Asy-Syafi'i menyatakan bahawa jin dan syaitan yang bengis sahaja dibelenggu. Al-Imam Abu Hanifah menyatakan semua jin dan syaitan dibelenggu. Namun masih ada yang melakukan kejahatan kerana syaitan menggunakan 11 bulan untuk menerapkan nilai-nilai buruk dalam diri mereka. Kebiasaannya yang buruk ini mampu mendorong seseorang itu melakukan kejahatan. Dia masih nak buat kejahatan sebab dia ditarbiyah, dididik selama 11 bulan. Walaupun syaitan sudah pun dibelenggu, kata Imam Abu Hanifah. Jadi tuan-tuan yang saya kasih sekalian, dalam keadaan syaitan sudah dibelenggu ini, kita sebenarnya dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyakkan amalan dan menyucikan jiwa kita pada bulan yang penuh keberkatan ini. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, ada satu lagi, iaitu yang disebutkan oleh Nabi SAW, Lailatul Qadar. Adanya malam Lailatul Qadar pada bulan Ramadan menunjukkan bahawa istimewanya Ramadan. Malam Lailatul Qadar ini sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quranul Karim, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Dan sebagaimana yang dinyatakan, diterangkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang saya telah bacakan tadi, bahawa malam Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tuan-tuan, tidak ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan pada bulan-bulan yang lain, kecuali pada bulan Ramadan. Dan ulama menyatakan bahawa malam Lailatul Qadar ini jatuh pada setiap bulan Ramadan, yakni setiap tahun, bukan hanya sekali saja. Tentunya saya kasih sekalian, orang-orang yang melakukan ibadah dengan penuh keimanan dan keikhlasan, mengharapkan keridaan Allah Subhanahu wa taala pada malam Qadar ini, dia diberi keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka dia diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Contohnya saya kasih sekalian, Nabi SAW juga menyatakan dalam hadisnya, pada malam pertama Ramadan, sesungguhnya Allah memandang kepada mereka. Sesiapa yang dipandang oleh Allah, dia tidak akan diseksa selama-lamanya. Itu Nabi menyatakan tentang 5 kelebihan yang diberi kepada umat Nabi Muhammad SAW, tetapi tidak diberi kepada umat-umat yang lain. Yang kedua, kelebihan atau keistimewaannya ialah mereka yang berpuasa pada petang hari, maka mulut mereka berbau. Bau mulut mereka yang berbau itu sebenarnya lebih baik ataupun lebih harum di sisi Allah
daripada bau kasturi. Bukan Allah suka kepada bau busuk, tetapi Allah suka kepada ibadah puasa yang dilakukan oleh hambanya. Yang ketiga, sesungguhnya para malaikat meminta keampunan untuk mereka. Yang keempat, sesungguhnya Allah berkata kepada syurganya, berhiaslah dan bersedialah, lambat laun hamba-hambaku yang berpuasa akan beristirahat daripada kepenatan dunia kepada tempat tinggal yang mulia ini, yaitu syurga. Dan keistimewaan yang kelima yang diberikan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga baginda sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah sesungguhnya apabila tiba akhir Ramadan, maka Allah menerima amalan mereka dan mengampunkan dosa mereka. Ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah dia malam Lailatul Qadar wahai Rasulullah? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak. Bahkan para pekerja apabila mereka menyelesaikan kerja mereka, maka mereka terus dibayar upahnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan ibadah puasa kita diberi keampunan dan ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita mengetahui tentang kelebihan bulan ini, kita berlomba-lomba untuk melakukan berbagai ibadah dan kita menjadi orang yang mendapat keuntungan hasil daripada datangnya bulan Ramadan menjemput kita ataupun bersama-sama dengan kita pada tahun ini insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.